Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Ibtisam binti Sirun P106469 akan membentangkan tajuk kajian yang bertajuk Tahap Penguasaan Murid dalam Kemahiran Bertutur Bahasa Arab Sekolah Rendah. Okey, seterusnya saya akan mulakan dengan pengenalan. Seperti mana yang kita ketahui, di Malaysia, bahasa Arab atau dikenali sebagai bahasa kedua mempunyai perbezaan dengan bahasa pertama atau bahasa ibunda. Ini kerana bahasa kedua atau dikenali sebagai bahasa asing merupakan bahasa yang jarang digunakan sebagai medium perhubungan oleh penutur dalam percakapan seharian sama ada di rumah, di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya. Dalam konteks kajian ini, kemahiran bertutur didefinisikan sebagai keupayaan seseorang pelajar dalam menyampaikan maklumat, pendapat serta idea yang kreatif secara lisan dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan sesuai. Selain itu, dalam pembelajaran bahasa Arab, kemahiran bertutur merupakan salah satu daripada 4 elemen kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh semua pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab. Ia amat penting bagi menjamin penguasaan yang baik terhadap bahasa tersebut. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada objektif dan persoalan kajian. Dalam kajian ini terdapat 2 persoalan yang telah dikenapasti oleh pengkaji. Persoalan kajian adalah seperti berikut. Persoalan pertama ialah untuk melihat sejauh manakah tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur bahasa Arab di dalam kelas. Manakala persoalan yang kedua adalah untuk melihat sejauh manakah tahap kemahiran murid dalam bertutur bahasa Arab. Okey, seterusnya kita akan masuk pada objektif kajian. Dalam konteks kajian ini, pengkaji telah mengenapasti terdapat 2 objektif yang utama. Objektif kajian adalah seperti berikut. Objektif pertama adalah untuk mengenapasti tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur bahasa Arab, dan objektif yang kedua adalah untuk mengenapasti tahap kemahiran yang digunakan oleh murid dalam bertutur bahasa Arab. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada tinjauan literatur. Berdasarkan kajian-kajian lepas, terdapat beberapa kajian yang mengkaji tahap penguasaan bahasa Arab. Antara kajian yang telah ditemui seperti kajian Muhammad Din et al. 2019 mengatakan bahawa untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran bertutur bahasa Arab, beberapa asas penting perlu dimulai iaitu mempunyai motivasi dan keyakinan untuk berbahasa. Dapatan ini juga selari dengan kajian Arifin et al. 2020 mengatakan bahawa bagi mencapai tahap penguasaan bahasa yang baik, murid-murid seharusnya menunjukkan sikap yang positif dengan minat mereka. Tahap penguasaan murid juga menjadi ukuran kepada keberhasilan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Selain itu, menurut kajian-kajian yang lepas seperti kajian Nik Yusof, Nik Muhammad Rahimi et al. 2016 mengatakan bahawa tahap penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran bahasa Arab dalam kemahiran bertutur di kalangan murid masih berada di tahap sederhana dan lemah adalah disebabkan timbulnya perasaan bimbang di dalam kelas bahasa Arab sehingga ia boleh menjejaskan pencapaian mereka dalam pembelajaran bahasa Arab. Selain itu, dapatan ini juga turut disokong oleh kajian Sutra Shah et al. 2017, Hasrul Muhammad, Nur Partiwi 2015 serta Alida dan Baharudin Harun 2018. Mereka mengatakan bahawa tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur bahasa Arab berada di tahap yang lemah adalah disebabkan oleh murid sukar untuk memahami kosakata dan struktur bahasa Arab dengan jelas. Selain itu, dalam kajian lain seperti Yaakob 2018 dalam kajian yang menyatakan bahawa ramai pelajar kurang menguasai kemahiran berbahasa Arab termasuklah kemahiran bertutur adalah disebabkan oleh teknik pengajaran yang digunakan kurang berkesan. Kajian ini selari dengan kajian Kasim et al. 2017 mengatakan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara pengajaran guru dengan penguasaan bahasa Arab. Sekiranya pengajaran guru bermasalah, maka penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar juga turut bermasalah. Manakala dalam kajian Norafini et al. 2017 juga mengatakan bahawa kaedah pengajaran yang sistematik dapat menarik minat murid dalam mempelajari bahasa Arab terutamanya dalam kemahiran bertutur. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada metodologi kajian. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dengan menggunakan reka bentuk tinjauan dan menggunakan kaedah analisis data secara deskriptif. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengenapasti populasi
kajian terdiri daripada murid-murid sekolah rendah di daerah Tatau, Sarawak yang mengambil mata pelajaran bahasa Arab, dan pengkaji juga telah memilih beberapa buah sekolah untuk membuat kajian ini. Jumlah populasi dalam kajian ini adalah seramai 40 orang murid sekolah rendah di daerah Tatau. Seterusnya, dalam kajian ini juga seramai 36 orang murid yang melibatkan murid tahun 5 dan tahun 6 telah dipilih menjadi responden dalam kajian ini. Penentuan saiz sampel digunakan dengan merujuk jadual populasi Craigie and Morgan 1970. Seterusnya, dalam kajian ini juga pengkaji juga telah menggunakan satu set borang soal selidik secara adaptasi dan modifikasi daripada item soal selidik daripada Muqta 2012. Kesahan dan kebolehpercayaan instrumen kajian ini telah dibuat dan disemak oleh guru pakar bahasa Arab yang mempunyai pengalaman mengajar dalam mata pelajaran bahasa Arab. Seterusnya, kita akan masuk kepada pengumpulan data. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengedarkan satu set soal selidik kepada responden menggunakan Google Form secara atas talian. Proses pengumpulan data yang dibuat secara atas talian dianggarkan selama 2 minggu. Proses analisis data ini dilaksanakan menggunakan perisian SPSS. Seterusnya, dalam mengumpulkan data ini, data-data akan dianalisis secara menyeluruh dan akan dibentangkan menggunakan kaedah analisis deskriptif dalam bentuk min, peratus, kekerapan, tahap dan sisihan piawai. Bagi menganalisis data ini, pengkaji menggunakan interpretasi skor min bagi tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur seperti Jamil Ahmad 1993 dan Sumarni 2000. Seterusnya kita akan masuk kepada dapatan kajian. Dalam kajian ini, terdapat 3 bahagian utama instrumen yang akan dibentangkan seperti berikut. 3 instrumen itu adalah yang pertama, demografi murid, yang kedua, tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur, dan yang ketiga, tahap kemahiran yang digunakan oleh murid dalam kemahiran bertutur. Okey, kita akan mulakan dengan instrumen yang pertama iaitu demografi murid. Jadual 1 menunjukkan sebahagian besar responden dalam kajian ini. Sebanyak 66.7% terdiri daripada pelajar perempuan, manakala bakinya 33.3% adalah pelajar lelaki. Manakala dalam jadual 2 menunjukkan responden mengikut tahun sebanyak 75% adalah responden daripada tahun 5, manakala bakinya iaitu 25% adalah pelajar daripada tahun 6. Okey, seterusnya bagi menjawab objektif yang pertama iaitu tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur bahasa Arab. Dalam jadual ini menunjukkan taburan penguasaan murid dalam kemahiran bertutur. Berdasarkan dalam kajian ini mendapati peratusan tertinggi dapat dilihat pada item B6 iaitu sebanyak 94.4%, manakala peratus terendah dapat dilihat pada item B8 iaitu sebanyak 33.3%. Seterusnya, bagi menjawab objektif yang kedua iaitu tahap kemahiran yang digunakan oleh murid dalam bertutur bahasa Arab. Berdasarkan jadual ini, hasil kajian menunjukkan terdapat 2 item yang mencatat skor min yang tertinggi iaitu 4.06, sisihan piawai 0.955, manakala satu item yang mencatat min terendah iaitu min 2.64, sisihan piawai 0.867. Secara keseluruhannya, menunjukkan bahawa skor tahap penguasaan dalam kemahiran bertutur dan tahap kemahiran murid berada pada tahap sederhana. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perbincangan. Hasil dapatan kajian mendapati tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur bahasa Arab adalah berada pada tahap yang sederhana. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, sikap pelajar berkait rapat dengan tahap penguasaan murid dalam kemahiran bertutur. Ini kerana dengan adanya sikap yang positif di dalam diri seseorang pelajar, ia mempengaruhi proses pembelajaran tersebut.
Selain itu, bagi meningkatkan penguasaan bahasa Arab dalam kemahiran bertutur, pelajar perlu mempunyai teknik dan kaedah pembelajaran yang khusus bagi meningkatkan penguasaan bahasa Arab. Selain itu, menurut kajian-kajian lepas, antara kaedah yang boleh diaplikasikan dalam kemahiran bertutur adalah seperti kaedah speaker call on the next, menurut kajian Firdaus, Muhammad dan Hassan 2016. Kaedah yang kedua adalah kaedah main peranan dalam kajian Rashidah 2016 serta kaedah reward dan punishment melalui kajian Amiruddin 2016. Okey, seterusnya dalam kesimpulan, bagi memperkasakan penguasaan bahasa Arab di kalangan pelajar, pelbagai usaha dan langkah perlulah dilaksanakan oleh pelbagai pihak dalam menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi. Perkara ini dapat direalisasikan dengan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab yang lebih menarik dan berkesan. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita haruslah dapat meningkatkan diri dengan pelbagai teknik dan kaedah pengajaran yang sesuai agar pengajaran yang dilaksanakan tidak membosankan dan ia dapat menarik minat pelajar dalam menguasai kemahiran bertutur bahasa Arab. Selain itu, bagi meningkatkan kemahiran bertutur dengan baik, guru perlulah merancang dan mengadakan pelbagai program yang berkesan dan menarik bagi menarik minat murid untuk menguasai kemahiran bertutur dengan baik. Selain daripada itu, kualiti pengajaran yang baik juga mampu dihasilkan dan ia mampu memberi impak yang positif sekiranya guru bijak dalam memahami dan mengubah sikap pelajar kepada yang lebih baik. Sekian, terima kasih.